kaki, yang mana kita tidak tahu tuan-tuan bentuknya, keadaannya macam mana. Kita dah bagi tahu mukaddimah panjang lebar semalam. Perkataan-perkataan ini kita hanya isbatkan sebagai sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak bahas panjang, kita tidak fikir panjang, dan kita tidak takwil. Nampak tak tuan-tuan? Kita isbatkan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis baginda yang sahih, yang disabitkan oleh para sahabat, para ulama, dan kita terima. Kita tidak fikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak mentakwilnya sebagaimana takwilan-takwilan ahli kalam yang menyelisihi salaf. Jadi tuan-tuan, dalam terjemahan yang Jabatan Perdana Menteri pun dia kata sehingga Tuhan semesta alam meletakkan kakinya. Tapi tuan-tuan, akidah kita bina di atas orang kata dua neraca yang paling penting. Yang pertama ialah laisa kamitslihi syai'. Tidak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu segala sesuatu. Betul tak? Tidak ada yang sama. Dia panggil nakirah fi siyaqin nafi. Syai'un, sesuatu dalam bentuk nakirah. Dia bukan bentuk ma'rifah, dan datang dalam siyaq nafi, dalam konteks penafian. Maka ya'um, maksud tidak ada satu benda pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak pernah kata kaki itu, kalau tuan-tuan baca dalam kitab syarah Arab disebut al-jarihah. Al-jarihah itu maksudnya anggota yang macam kita ni lah. Jadi kita tak pernah kata sama dengan makhluk. Dan yang kedua, kita isbatkan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tasbih, dan dalam masa sama kita tidak ta'til. Tidak ta'til ni, kita tidak menafikan sifat. Dalam masalah isu ta'til ni kita kata mengosongkan ataupun tidak memfungsikan. Maksudnya kita nafikan sifat tersebut. Bagi orang yang ta'wil, dia kata dia tidak nafikan sifat. Dia kata dia ta'wil lah. Kalau yang nafikan sifat ni macam golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mana mereka menafikan sifat. Mereka kata Allah tidak ada sifat. Tetapi di sisi salaf, golongan yang mana mentakwil juga, sebenarnya mereka telah menafikan sifat. Sebab instead of ada dua sifat, macam dalam kes hadis ni, ada sifat kudrah dan juga ada sifat qadam, mereka kembalikan sifat itu kepada kudrah. Jadi tinggal satu je lah. Sebab tu mereka mengatakan golongan yang mentakwil juga adalah golongan yang mana mengosongkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat. Nampak tak tuan-tuan? Semua benda dikembalikan kepada kudrah. Dikembalikan kepada kudrah. Jadi yang lain tu bukan sifat hakikiyah, bukan sifat hakiki bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama-ulama salaf banyak nukilan daripada mereka isbat sifat berdasarkan hakikatnya. Bila mereka kata berdasarkan hakikatnya, ialah bukan majaz, bukan makna di sebalik. Bukan kudrah itu bukan yad, tangan itu dengan makna kudrah, iaitu kekuasaan, ataupun bukan dengan makna nikmat. Adakah kita bila kita mengharamkan takwil, kita kata Allah SWT tidak memberi nikmat? Kan kita kata Allah memberi nikmat. Adakah bila kita kata kita mengharamkan takwil yad kepada kudrah, maksudnya Allah tidak berkuasa? Na'udzubillah, tidak. Allah berkuasa, Allah memberi nikmat. Tetapi kita ada satu sifat lagi yang kita isbatkan sebagaimana yang ada di dalam Quran, ada dalam sunnah dan diisbatkan oleh salaf, iaitu sifat yad, tangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan makna majazi, bukan makna metafora, dan ia adalah satu sifat yang hakiki bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita tidak tahu hakikatnya macam mana, dan kita tidak tahu kaifnya macam mana. Nampak tak tuan-tuan? Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan tanya saya lah, semalam saya bagi tahu, kan ada dua aliran. Ini setakat kajian saya. Mungkin orang lain dia bersetuju, dia tak bersetuju, pandangan masing-masing, cerita masing-masing. Jadi tuan-tuan, dalam masalah-masalah mengisbatkan makna bagi sifat, kita dah bagi tahu kan jenis-jenis sifat semalam, hatta dengan aliran-aliran seperti Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Kalau sifat itu bersifat sifat fa'il yang seperti mematikan, menghidup, memberi rezeki, mentadbir, mengurus, yang ini saya rasa dalam bahasa-bahasa selain daripada bahasa Arab, hatta orang Arab sekalipun yang awam macam kita ni, mereka tidak akan terfikir untuk takwil. Betul tak? Allah menghidup, Allah mematikan. Tuan-tuan faham tak? Faham lah. Yuhyi wa yumit. Allah menghidup dan Allah mematikan. Tapi kalau baca dalam kitab-kitab tafsir ataupun kitab-kitab syarah hadis, panjang tu. Kalau mereka nak bahas dari sudut ilmu kalam, ilmu akidah, mereka akan kata ini ialah sifat fa'il, nanti panjanglah tuan-tuan sifat fa'il. Nanti kalau fa'il sekejap buat, sekejap tak buat, jadi Allah ni jadi macam mahallul hawadith, jadi tempat untuk berlakunya benda-benda baru. Sekejap ada, sekejap tak ada. Dan apa yang menjadi tempat bagi benda-benda baru adalah baru. Jadi Tuhan baru. Benda ni mustahil, bertentangan dengan akal. Nampak tak? Sebab akal telah mensabitkan Tuhan ini adalah qadim, Tuhan yang azali.
Kita orang awam tuan-tuan, bila kita baca ayat Quran dan kita baca terjemahan atau kita belajar bahasa Arab, bila kita sebut Allah ni yuhyi wa yumit, Allah menghidup, Allah mematikan, kepala kita dia berfikir sampai tahap tadi ke tuan-tuan? Tidak, Allah menghidup, Allah mematikan. Jadi tuan-tuan, yang ni memang kita kata tak ada masalah. Secara praktikalnya dunia hari ni paling kurang bila orang dengar Allah menghidup, Allah mematikan, orang tak akan fikir panjang. Sebab menghidup mematikan tu kita sendiri kita tak nampak, dia tak nampak perbuatan. Nampak tak? Kita nampak kesan dia. Manusia yang elok bergerak tiba-tiba mati. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mewakilkan malaikat untuk cabut nyawa. Dan cabut nyawa tu macam mana kita tak nampak. Jadi benda tu dia tak nampak macam menyerupakan Allah dengan makhluk. So dia orang agak orang kata agak bukanlah fleksibel, agak bertolak ansur dalam sifat seperti. Yang kedua ialah yang disebutkan sebagai infialat, iaitu perubahan yang kita katakan emosi dalam diri manusia. Macam marah, sayang, benci, apa lagi? Sifat-sifat yang kita kata sebagai infialat, perubahan emosi dalam diri manusia. Ini pun tuan-tuan, biasanya realiti penggunaan hari ini dalam mana-mana bahasa dunia, sebagaimana kita bagi tahu semalam, orang tak akan fikir panjang. Betul tak? Allah cinta, Allah sayang, Allah marah. Tuan-tuan cakaplah dalam bahasa apa pun, biasanya kepala otak si pencakap tu, orang yang bercakap tu tidak akan berfikir panjang. Nanti Allah Ta'ala kalau kita kata dia marah, berlaku perubahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Jadi bila berubah itu sifat makhluk. Jadi zat yang berubah juga adalah makhluk. Jadi panjang. Saya tak rasa orang akan cakap macam tu. Bukankah mak ayah kita ataupun even kita yang dah ada anak, solat kalau solat Allah sayang, bagi sedekah, cakap baik, Allah sayang, betul tak? Kita guna perkataan tu. Adakah tuan-tuan rasa bila kita Allah sayang tu? Semalam saya ada baca satu status Facebook. Saya rasa yang tulis tu orang Jordan, Mu'adz Al-Utaibi apa. Dia kata ada satu orang cucu kepada satu orang doktor tanya datuk dia kata aina Allah, di manakah Allah Subhanahu Wa Taala? Ayah dia jawab apa? Datuk dia jawab apa? Ni sebenarnya isu panjang ni. Dia start lah. Ni sebenarnya isu panjang ni. Bukan isu mudah. Dia sebenarnya macam ni. Dia start. Ada tak tuan-tuan rasa kalau kita ajar anak-anak kita macam tu, mungkin orang Melayu dia tak tanyalah Allah di mana. Kalau ditanya pun tak tahulah jawapan mak ayah bagi macam mana. Tapi dalam konsep, dalam konteks yang saya kata sifat yang berubah-ubah pada manusia tu kan, macam marah, sayang, bila dia balik, contohlah anak-anak pergi tadika, dia dengar cikgu dia cakap kalau bagi sedekah Allah sayang. Jadi dia balik, dia bagi tahu ayah dia, kalau ayah dia ni Asy'ari qoh punya Asy'ari, maksudnya yang totok punya Asy'ari, dia kata tak boleh ni, disebab sifat sayang pada Allah ni. Nampak tak? Ke ayah dia sebagai satu orang ammi, satu orang awam yang biasa, ataupun hatta dia kalau dia ustaz yang biasa, ataupun kalau dia tu Asy'ari yang biasa, yang bukan orang kata yang qoh, yang totok ni, dia terima je. Allah sayang, Allah marah, Allah suka, Allah benci. Bahkan itulah percakapan seharian dia dalam mendidik anak-anak. Betul tak tuan-tuan? Jadi ini tak ada masalah. Yang bermasalah sikit apabila melibatkan anggota ataupun sifat perbuatan yang secara zahirnya menunjukkan kepada macam ada anggota. Betul tak tuan-tuan? Jadi bila kita sebut datang, biasanya kita orang akan nampak datang ni mesti dengan kaki. Betul tak? Kemudian kalau kita sebut tangan, mata, kita akan bayangkan. Jadi saya beritahu, setakat pengajian saya dan setakat apa yang saya jumpa, ada dua aliran di kalangan salaf. Satu tafwid, yang mana dia kata makna pun kita tak tahu. Yang kedua ialah isbat makna tapi kita tak tahu bentuk macam mana. Jadi mungkin ada setengah orang dia kata bila sebut yad tangan, macam tangan manusia lah, cuma kita tak tahu dia punya panjang, lebar. Dia tak kata macam tangan manusia, dia kata macam tangan yang kita faham. Dan tangan yang kita faham dalam kehidupan kita lah tangan manusia. Betul tak? Jadi tuan-tuan, cuma dia kata dari sudut kaif, bentuk dia tu panjang, lebar, kurus, gemuk, warna, itu kita tak tahu. Yang itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya saya lah, saya bagi tahu dah semalam, saya ke arah isbat. Tetapi apabila datang melibatkan sifat-sifat yang pada zahirnya nampak macam anggota badan, saya tidak akan takwil sekali-kali takwil. Saya akan kata saya tak tahu. Dan saya kata itulah sifat Allah dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tidak akan tafawuh, saya tidak akan cakap pun dengan makna yang zahir pada penggunaan bahasa Arab kita pada hari ini. Sebab benda tu terlalu muskil bagi saya, jadi saya taslim sahaja. Sebab kenapa? Ada orang setuju, ada orang tak setuju. Ini saya tahu di kalangan salafi sendiri. Sebab tuan-tuan, perkataan yang
ada dalam kitab, dalam kamus-kamus bahasa Arab, ialah perkataan yang mana digunakan untuk menerangkan makhluk. Biasanya gitu, untuk menerangkan makhluk, bukan perkataan yang digunakan untuk menerangkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut tangan, memanglah kita ada banyak tangan, betul tak? Tangan apa lagi kita guna yang hakikat ni, kaki lah, kaki meja, itu hakikat kaki meja, betul tak? Kaki manusia, inilah. Apa lagi kaki yang kita guna secara hakikat, makna hakikat, bukan makna di sebalik. Kaki, dia panggil apa? Tripod ke apa tu? Kaki tu. Apa lagi? Orang sebut kaki langit, tapi kaki langit kita tak nampak, betul tak? Penggunaan kaki langit. Jadi sekarang bila kita kata atas makna hakiki yang mana? Makna hakiki yang mana? Kalau orang yang suka masuk perdebatan, dia akan berdebat benda ni. Orang akan tanya, bila kamu kata makna yang zahir, makna hakiki yang mana? Kalau kita kata makna hakiki sebagaimana kita faham, yang mana yang kita faham? Sebab dia tidak ada makna mujarrad, dia tidak ada semata-mata makna, kecuali dia mesti ada idhafahnya kepada satu-satu zat di luar pada alam realiti ini. Betul tak? Itu kaki kerusi. Kaki kerusi tak sama macam kaki kita. Jadi bila kita sebut makna yang zahir tu zahir mana? Tapi mungkin ada orang kata sebab mukhatabah, percakapan Allah itu ialah kepada makhluk yang bernama manusia, mungkin yang zahir ni ialah kaki manusia ataupun tangan manusia, utamanya bila disebut asabi', jari dan seumpamanya. Jadi bagi setengah orang, dia mampu untuk fikir masuk dalam bab-bab yang melibatkan jawarih, saya tidak akan sekali-kali takwil. Maksudnya yang melibatkan anggota badan, saya tidak akan sekali-kali takwil, dan saya akan kata saya tak tahu maknanya yang hakiki itu macam mana, dan saya serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam aliran salafi sendiri memang saya beritahu ada dua aliran, satu aliran tafwid dan satu lagi ialah aliran itsbat. Dan berlaku pergaduhan yang panjang. Kalau tuan-tuan suka baca pasal-pasal pergaduhan ni, tuan-tuan akan jumpa. Dan setiap seorang dia akan puas hati berdasarkan apa yang dia baca, apa yang dia kaji. Wallahu a'lam bissawab. Tapi biasanya kalau geng-geng salafi, dia tak sukalah yang sebut perkataan tafwid makna pun tak tahu tu, dia tak suka. Sebab apa? Sebab dia kata bila kita kata tak ada makna, tak tahu makna, kita telah menjahilkan orang yang bercakap dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut, menjahilkan orang yang bercakap dengan hadis-hadis tersebut. Bila Nabi SAW bercakap Allah sendiri sebut yadullah, dan Nabi sampaikan kepada umat manusia, takkanlah Nabi tak faham apa maksud yadullah. Bila Nabi SAW sebut ain, mata, wajah yang kita terjemah sebagai wajah, asabi' yang kita terjemah sebagai jari, yad yang kita terjemah sebagai tangan, qadam yang kita terjemah sebagai kaki, takkan Nabi tak faham perkataan tersebut? Kalau ikut golongan yang mentakwil, dia kata bukan Nabi tak faham. Antaranya Ibnu Jama'ah dalam kitab dia, kitab dia yang pasal membatalkan tashbih tu, saya tak ingat dah nama dia. Jadi dia kata takkanlah Nabi bercakap satu perkataan yang Nabi tak faham, dan sahabat dengar satu perkataan yang Nabi tak faham, yang sahabat tak faham berterusan. Jadi dia kata ada makna, cuma pada dia makna itulah makna takwilan. Nampak tak? Makna itulah makna takwilan. Ramai je orang cakap Nabi bercakap dengan makna bahasa Arab yang luas, sahabat memahami dengan makna bahasa Arab yang luas, tabi'in memahami dengan makna bahasa Arab yang luas. Tetapi saya kata, bukan saya lah, orang lain pun kata itu ialah satu kemungkinan. Betul, kemungkinan. Tetapi kemungkinan itulah dibantah oleh praktikal salaf. Apabila Mu'tazilah, Jahmiyah mentakwil, mereka marah. Jadi apabila salaf berkeras dalam masalah jangan takwil, jangan tafsir dengan makna selain makna yang ditafsirkan oleh para ahli ilmu di kalangan ahli sunnah, itu bermakna mereka tidak sekali-kali memahami ayat-ayat dan juga hadis-hadis sifat dengan makna metafora, majazi. Nampak tak? Ada orang tak tahulah pada saya, dia nak tunjuk kita bodoh, ataupun dia nak tunjuk dia cerdik. Dia kata kita kena belajar bahasa Arab, kita kena sekian-sekian. Baik, a'immah salaf, Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, Ahmad ibn Hanbal, a'immah yang lain min a'immatil lughah, daripada para imam lughah. Janganlah nak ajar kami bahawasanya fi sama tu ada maksud sekian. Itu pun kami tahu, sebab imam-imam kami pun tahu. Yad ada berapa puluh maksud. Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari mungkin sampai 29 ke 30 maksud. Saya tak ingatlah nombor, tapi paling penting banyak. Bukan a'immah. Tuan-tuan ingat Imam Ahmad ni baru mengaji abata macam kita ke? Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam yang tulis Gharibul Hadis, Gharibul Quran, ceritanya macam kamus lah bagi perkataan-perkataan dalam hadis, perkataan-perkataan dalam Quran.
Adakah mereka tak tahu maksud-maksud kata tersebut? Maksud yang hakikat, maksud yang metafora majazinya. Mereka tahu. Tapi mereka secara konsisten melarang orang daripada mentakwilkan. Sebab di sisi mereka, bila takwil pergi kepada makna kudrah, itu ialah mengosongkan Allah SWT daripada satu sifat hakikah. Satu sifat yang hakiki bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak tuan-tuan? Mengosongkan Allah daripada sifat yang layak bagi Allah. Sepatutnya kita kena isbat inilah sifat Allah. Cuma aku tak bahas panjang. Semalam saya balik, saya google kenyataan Imam Zahabi rahmatullahi alaih. Ada dalam Mizanul I'tidal, tetapi rupa-rupanya dia nukilkan daripada Ibnul Arabi yang sufi itu. Dia kata apa? La ayyishal muslim. Kalaulah seseorang muslim itu hidup dalam keadaan apa? Dalam keadaan jahil. La ayyishal muslim wara al-baqar. Hidup di belakang lembu. Betul tak? Hidup di belakang lembu. Kemudian wa yahfazu suwaran minal Quran. Dia kata la yadri syai'an min al-ilm. Dia tidak mengetahui apa-apa pun berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Wa yahfazu suwaran minal Quran. Dia hafal beberapa surah daripada Al-Quran. Yusalli biha fi salawat. Dia baca Al-Quran tersebut di dalam sembahyang-sembahyang dia. Wa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dia beriman dengan Allah dan juga beriman dengan hari akhirat. Khairul lahu, lebih baik bagi dia min hadhil irfan wal haqa'iq. Lebih baik bagi dia daripada orang kata pencerahan sufi, hakikat sufi. Kalau saya tambahlah hakikat ahli kalam dan seumpamanya. Khairul lahu min hadhil irfan dan juga min hadhil haqa'iq. Lebih baik daripada benda yang mereka rasakan pencerahan, ilmu pengetahuan, hakikat. Walau qara'a mi'ata kitab, walaupun dia baca 100 kitab, walau amila mi'ata khalwah, walaupun dia buat 100 kali khalwat, pergi gunung jerai ke mana, dia kata jadi manusia bodoh hidup belakang lembu, tak tahu apa-apa berkaitan dengan ilmu, tetapi dia hafal beberapa surah daripada Al-Quran dan dia baca dalam salat, beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, lebih baik daripada semua benda-benda yang dikatakan sebagai ilmu. Nampak tak? Pencerahan sufi. Walau qara'a mi'ata kitab, walaupun dia baca 100 kitab. Walau amila mi'ata khalwah, walaupun dia buat 100 khalwat. Sebab apa tuan-tuan? Lagi daripada jalan yang Allah tunjuk, lagi daripada jalan yang dilalui oleh Nabi SAW, para sahabat dan juga immatus salaf, maka itu ialah permulaan kepada kesesatan. Wallahu a'lam bissawab. Kenapa saya masuk yang itu tadi? Saya nak bagi tahu, apabila sampai kepada tempat-tempat yang muskil, kita senyap. Nampak tak? Dan Allah SWT tidak akan tanya lebih daripada itu. Wallahu a'lam bissawab. Kalau tuan-tuan tanya saya, masalah tafwid dan isbat ini sejak daripada puluhan tahun lepas. Sejak daripada tahun 2007-2008, saya telah mula membaca penulisan-penulisan daripada dua-dua aliran. Yang isbat terutama datang daripada Salafi belah-belah Saudi lah, dan yang tafwid ia datang daripada golongan yang dikenali sebagai Hanabilah Judud. Hambali yang baru ni kan adalah pemuka-pemuka dia, sebahagiannya adalah guru saya masa di Mesir dulu. Jadi tulisan demi tulisan, aliran A tulis, B jawab, yang B jawab, A jawab balik, kitab demi kitab, tesis demi tesis ditulis. Jadi benda itu memang tidak akan berkesudahan. Jadi tuan-tuan lagilah yang tak mengaji, saya tak kata saya mengaji tinggi, yang ini bukan ihtimamat, bukan orang kata concern tuan-tuan. Jadi tak perlu nak fikir panjang. Benda yang muskil, cakap tak tahu, aku serahkan ilmunya pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita beriktikad bagi Allah Subhanahu Wa Taala segala sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat hakik dan tidak menyerupai makhluk, dan apa yang Allah sebutkan, apa yang Nabi sebutkan itu adalah benar. Kita terima, kita tidak takwil sebagaimana ahli-ahli kalam takwil, ataupun kita tidak tolak sebagaimana ahli-ahli kalam tolak, dan kita tidak mentashbihkan, menyerupakan Allah dengan makhluk sebagaimana golongan musyabbihah, dan kita tidak menjisimkan Allah sebagaimana golongan mujassimah. Nampak tak tuan-tuan? Itu sahaja yang saya boleh bagi tahu kepada tuan. Setuju tak setuju, itu bukan kemampuan saya. Abki marzi. Shalom tuan-tuan.